Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung hadis 200. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami dua hadis. Aku telah melihat salah satunya dan aku menunggu yang lain. Dia memberitahu kami bahawa amanah diturunkan pada akar hati manusia. Kemudian Al-Quran diturunkan. Maka mereka belajar dari Al-Quran dan mereka juga belajar dari sunnah. Kemudian dia memberitahu kami tentang dia membangkitkan amanah itu dan berkata, lelaki itu tidur, maka amanah itu dicabut dari hatinya. Maka kekallah bekasnya seperti segumpal di kakinya. Lalu orang-orang itu berjanji setia. Hampir tidak ada yang menunaikan amanah itu sehinggalah ia berkata, ada seorang lelaki yang jujur di kalangan Bani Fulan, sehingga dikatakan kepada lelaki itu, alangkah kerasnya dan alangkah comelnya, alangkah cerdiknya, dan tidak ada di dalam hatinya seberat biji sawi. Dan telah datang kepadaku suatu masa dan aku tidak peduli siapa di antara kamu yang aku baiat. Jika dia seorang Muslim, dia akan mengembalikannya kepadaku dalam agamanya. Dan jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, dia akan mengembalikannya kepadaku. Maka aku akan menjadi orang di antara kamu yang akan mencarinya pada hari ini. Kata beliau, akar dengan pembukaan jim dan menempatkan leksikon dalal, dan ia adalah asal usul perkara itu. Dan aluf dengan tak dengan dua bahagian dari atas, iaitu al-athar, al-yasir dan al-majal dengan pembukaan mim dan perumahan jim, dan ia dilafazkan di tangan dan seumpamanya dari kesan kerja dan lain-lain berkata, tegak, tinggi. Kata beliau, Sa'iyah bermaksud penguasa atasnya. Darjat bagi hadis ini adalah sahih. Seterusnya, makna setiap perkataan. Ar-raha, alat pengisar gandum, iaitu batu pengisar gandum. Aniyah, aku mendatanginya, yakni melakukannya, membuat perkara ma'ruf atau mungkar tersebut. Maksud umum. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Ta'ala berfirman, adakah engkau semua memerintahkan kepada kebaikan sedangkan engkau semua melalaikan dirimu sendiri, padahal engkau semua juga membaca kitab. Apakah engkau semua tidak menggunakan akal? Surah Al-Baqarah ayat 44. Yang kedua, waqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lam taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Ta'ala berfirman pula, hai sekalian orang-orang yang beriman, mengapakah engkau semua mengucapkan apa yang tidak engkau lakukan? Besar sekali dosanya di sisi Allah Azza wa Jal jika engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua lakukan. Surah Asy-Syaf ayat 2 hingga 3. Maksud yang ketiga, wa qala Allah Ta'ala ikhbaru an Syu'aib sallallahu alaihi wasallam, wa ma uridu an akhala fikum ila min anhakum anhu. Yang maksudnya Allah Ta'ala berfirman lagi dalam memberitahu perihal Syu'aib sallallahu alaihi wasallam, iaitu, dan saya tidak hendak menyalahi engkau semua dalam hal yang engkau dilarang untuk mengerjakannya. Surah Hud ayat 88. Seterusnya, kefahaman yang merangkumi 3 aspek, iaitu akidah, fiqh dan akhlak. Kefahaman dari segi akidah, kita sebagai seorang manusia yang berilmu hendaklah sentiasa melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Institusi kekeluargaan juga tidak terkecuali, bahkan memainkan peranan yang amat penting untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Oleh itu, ibu bapa dan semua ahli keluarga hendaklah sentiasa menitik beratkan setiap ahli keluarga supaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, membaca ayat suci Al-Quran dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat.
Dari segi fiqh, kita hendaklah bersifat terbuka dalam menerima teguran dan nasihat dari orang lain. Contohnya, apabila anak-anak kita ditegur dan dinasihati oleh orang lain, janganlah kita terlalu mudah marah atau terus melawankan anak-anak kerana teguran itu mungkin untuk membimbing dan mendidiknya. Dan seharusnya kita untuk bersyukur jika ada orang lain yang masih prihatin dan mengambil peduli dengan menegur dan menasihati anak-anak kita, kerana teguran dan nasihat itu memberi manfaat yang besar kepada mereka. Sesungguhnya amalan nasihat menasihati dan tegur menegur, saling ingat mengingati adalah amalan yang terpuji dan sangat penting dalam kehidupan kita, kerana ia membawa kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 55, iaitu, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendapatkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya, kefahaman dari segi akhlak. Kita mestilah bekerjasama memerangi kemungkaran dan menutup segala ruangan ke jalannya. Masyarakat Islam haruslah hidup dalam asas yang terdiri daripada berlaku adil, berbuat kebajikan, bersedekah, tidak berbuat keji, membangteras kemungkaran dan permusuhan, serta sebagai seorang mukmin kita tidaklah hanya dikira hanya semata-mata beriman kepada Allah dan di hari akhirat. Bahkan kita perlu menambah iman kita dengan melaksanakan perkara amar ma'ruf nahi munkar. Pengajaran daripada hadis ini, yang pertama, kedahsyatan balasan azab bagi sesiapa yang kata-katanya menyanggahi amalannya kerana melakukan maksiat dalam keadaan yang mempunyai ilmu yang sepatutnya menyebabkan takut kepada Allah dan menjauhi perbuatan yang bercanggah dengan kata-katanya. Kedua, antara perkara gaib yang diberitahu oleh Nabi adalah sifat neraka dan orang-orang yang diazab di dalamnya. Yang ketiga, melakukan perkara ma'ruf dan meninggalkan perkara yang mungkar antara sebab-sebab yang dapat menghalang seseorang itu daripada masuk neraka. Dan yang terakhir sekali, dapat mengangkat martabat umat Islam di samping memelihara maruah, harta keturunan dan hak-hak individu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantan daripada hadis ini, Allah yang maha berbahagia dan maha tinggi akan mengumpulkan manusia dan orang-orang yang beriman akan bangkit sehingga syurga akan menghampiri mereka. Dia berkata, dan tidak melakukan apa-apa selain dosa, bapa kamu telah mengeluarkan kamu dari syurga? Aku tidak mampu berbuat demikian. Pergilah kepada anakku Ibrahim, kekasih Allah. Dia berkata, mereka akan datang kepada Ibrahim dan Ibrahim akan berkata, saya tidak bersama itu, tetapi saya adalah kawan dari belakang. Musa berkata, saya bukan pemiliknya. Pergilah kepada Isa, firman dan roh Tuhan. Dan Yesus berkata, saya bukan pemiliknya. Dia berkata, tidakkah kamu melihat bagaimana ia berlalu dan kembali dalam sekelip mata? Kemudian seperti berlalunya angin, kemudian seperti burung terbang, dan kekuatan manusia berjalan bersama mereka dan Nabi kamu. Sedang berdiri di atas jalan sambil berkata, Tuhan, selamat sejahtera, sehingga amal hamba-hamba menjadi tidak mampu, sehingga datang seorang lelakinya hanya mampu berjalan merangkak. Dan pada kedua tepi jalan itu terdapat kait yang tergantung yang diperintahkan untuk mengambil orang yang diperintahkan. Maka orang yang selamat akan dicakar dan dikuduskan di dalam neraka. Seterusnya, takhrij dan darjah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di akhir kitab, iaitu Iman, bab orang yang paling rendah martabatnya daripada kalangan ahli syurga. Hadis nombor 195. Seterusnya, huraian hadis, nuzulafu, dihampirkan yakni didekatkan. Yang kedua, istaftahu lana, yang bermaksud mohonlah supaya dibuka untuk kami, yakni mohonlah kepada Allah supaya ia membuka syurga untuk kami. Yang ketiga, qalilun, yang bermaksud qalil, makna asal al-qulalatul ialah pengkhususan dan pemilihan. Ada yang berkata makna yang ialah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kalimatullah, yang bermaksud kalimah Allah. Gelaran ini diberikan kepada Nabi Isa kerana baginda dicipta dengan perintah Allah, iaitu dengan firman-Nya kun, jadilah tanpa ayah.
Yang keempat, waru'uhu, yang bermaksud dan rohnya, yakni pemilih roh daripada Allah tanpa perantaraan seorang ayah. Ada yang berkata maksud rohnya ialah rahmatnya seperti firmannya. Yang kelima, wa nursilu al-amana war-rahim fayaquman, yang bermaksud dan dihantarkan amanah dan hubungan kekeluargaan. Lalu keduanya berdiri. Allah jualah yang mengetahui bagaimana perkara tersebut berlaku. Maksud ar-rahim ialah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya amanah dan hubungan kekeluargaan disebut secara khusus di sini untuk menunjukkan betapa besar yang perihal dan hak kedua-duanya. Selanjutnya, yang keenam, janbati, kedua-dua belah, yakni di kedua-dua belah tepi atau sisi titian sirat. Yang ketujuh, as-sirat, titian sirat dari segi bahasa Arab, as-sirat bererti jalan. Manakala dari segi istilah isyarat pula, sirat adalah jambatan, iaitu titian yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam yang akan dilalui oleh masyar, iaitu titian sirat lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Ia akan dilalui oleh semua umat manusia. Orang-orang yang beriman akan melalui dengan selamat dengan amalan mereka. Yang ke-8, babi wa ummi, yang bermaksud dengan bapaku dan ibuku, yakni aku rela menebus tuan dengan bapa dan ibuku. Yang ke-9 bermaksud al-barqu, kilat, iaitu percikan elektrik yang muncul di langit disebabkan oleh perhubungan dua tumpuk awan yang berbeza dari segi perelektrikannya. Yang ke-10 tarfatul ain, yang bermaksud sekelip masa, iaitu kadar masa sentuhannya kelopak mata atas pada kelopak mata bawah. Dan yang terakhir wa asyaddu ar-rijal, yang bermaksud dan lelaki yang paling pantas lariannya, yakni yang paling kuat berlari dengan pantas. Selanjutnya yang ke-11, tajri bihim a'maluhum, yang bermaksud mereka dibawa melalui titian sirat oleh amalan mereka, yakni mereka melalui titian sirat berdasarkan amalan-amalan mereka. Ini adalah huraian kepada apa yang telah disebutkan sebelum ini. Maksudnya ialah kelajuan perjalanan mereka ketika melalui titian sirat adalah berdasarkan amalan dan martabat masing-masing. Yang ke-12, ala sirat, yang bermaksud di atas titian sirat, yakni di sisinya. Yang ke-13, hatta ta'juzu a'malu al-ibadah, yang bermaksud sehingga amalan-amalan segolongan hamba menjadi lemah, yakni amalan soleh mereka tidak mampu membawa mereka melalui titian sirat dengan pantas. Seterusnya, kala laibu, yang bermaksud cangkuk-cangkuk. Perkataan ini kata nama jamak bagi perkataan kulub, iaitu batang besi yang berhujung bengkok yang digunakan untuk menggantungkan daging padanya. Seterusnya, muqaddushu, yang bermaksud orang yang dicakar, yakni terluka, tercedera dan terkoyak. Seterusnya, mukarridusu, yang bermaksud orang yang dicampak bertimpa-timpa, yakni yang diheret secara kasar ke neraka jahanam dan dicampak bertimpa-timpa kepadanya. Dan yang terakhir bagi huraian hadis, wallazi an-nafsi, yang bermaksud demi Tuhan yang diri, iaitu Abu Hurairah berada dalam tangannya. Ungkapkan ini muqdaraj dalam hadis ini daripada kata-kata Abu Hurairah, bukan daripada sabda Rasulullah. Seterusnya, maksud umum. Hadis ini menceritakan tentang syafaat dan juga menekankan tentang hak-hak amanah. Yang pertama, tentang syafaat. Syafaat bererti memohon pertolongan atau mengharapkan sesuatu yang boleh membantu ketika mereka berada di saat kesukaran seperti di padang mahsyar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW menceritakan, apabila manusia berada dalam keadaan saling bertengkar dan pelbagai rupa di padang mahsyar, akhirnya mereka bertanya satu sama lain, berapa lamakah mereka akan berada dalam keadaan itu? Masing-masing meluahkan keinginan untuk mencari syafaat yang boleh menyelamatkan mereka ketika itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan daripada Nabi Adam. Maksud umum bagi hak-hak amanah pula. Dalam Islam, konsep amanah dan integriti sangat ditekankan sebagai acuan hidup bermasyarakat dan negara. Konsep ini jelas terpakai bukan hanya untuk mereka yang beragama Islam, malah meliputi sesiapa sahaja dengan apa pun antunan dan fahaman. Realiti harus diterima bahawasanya amanah dan integriti adalah dua perkara yang penting untuk menjadi cerminan kepada keimanan seseorang. Selanjutnya, kefahaman hadis.
Kefahaman hadis ini terdiri daripada 3 aspek. Yang pertama, akidah, akhlak dan fiqh. Dari segi akidah, kita sebagai seorang manusia yang amanah haruslah sentiasa mengingatkan diri sendiri dan diri orang lain tentang kepentingan menjaga amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Di sisi kanan dan kiri kita sentiasa ada malaikat yang sentiasa memerhatikan amalan kebaikan dan kejahatan kita tanpa leka sebagai bukti amalan kita di hadapan Allah nanti. Yang kedua, dari segi akhlak, kita juga haruslah menjaga badan, akal dan hati kerana itu adalah amanah yang wajib dipelihara. Pertama, tubuh terutama panca indera seharusnya dipelihara dan digunakan untuk tujuan kebaikan dan menepati makna ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tubuh sebagai tempat terletaknya hati dan akal wajib dipelihara dan dijaga dengan baik dari segi pemakanan serta kesihatan. Yang terakhir, dari segi fiqh, kita mestilah memperbetulkan dari segi aspek adalah komunikasi keluarga, iaitu mengamalkan komunikasi berhikmah dan bijaksana seperti bercakap dengan lemah lembut, bertolak ansur serta sabar dalam segala hal yang membabitkan ahli keluarga. Dan yang terakhir, pengajaran hadis. Yang pertama, hadis ini mengisahkan kelebihan Rasulullah ke atas Rasul-Rasul yang lain dan kedudukan baginda di sisi Allah. Yang kedua, hadis ini membuktikan syafaat baginda di padang mahsyar. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak amanah dan kekeluargaan di mana kedua-duanya akan berdiri di kedua-dua belah titian sirat, iaitu bagi menuntut haknya daripada setiap orang yang melalui titian tersebut.